Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni saya akan buat quick video berkenaan dengan macam mana kita nak buat encoder. Sebab semalam saya ada terima beberapa apa nama ni daripada kawan awak. Dia nak tahu bagaimana buat encoder dan juga decoder. Okey, ini saya rasa dalam lab berapa dah, saya tak ingat, lab 3 kot. Okey. So first of all, you kena cari ataupun you kena dapatkan ataupun you kena jelmakan gate ni. Okay, so this is a gate untuk apa nama, gate level untuk encoder. Alright. So daripada sini awak perlu hasilkan. Okay, daripada sini awak perlu hasilkan dia punya block diagram macam biasa. So saya buat quick block diagram. Alright, so kita buat satu kotak. So dia pakai 3 gate. Okay, NOT, OR dan AND. So this is a gate, ini kita kata AND. Okay, yang ini adalah OR. Okay, 2 gate NOT. Gate NOT, alright. So buat wiring dia. So satu sambung keluar, gate AND pun satu sambung keluar. And then yang ini gate OR, satu sambung pergi ke A3. Okay, A2 tak ada sambungan. Kalau kita tengok kat sini, A2 tak ada sambungan. A3 dia sambung ke gate NOT. Okay, gate NOT sambung ke gate AND. Okay, kemudian ada satu lagi sambungan kat sini. Dia bawakan dia kepada situ. Okay, gate 1 sambungkan kepada gate OR situ. Kemudian gate NOT juga kat sini. Gate NOT ni tadi sambung satu lagi kat situ dan satu lagi keluar. Okay, so listkan dia punya output nama. So this is A3. Okay, ini nama A3. Ini A2, A1 dan A0. Okay, yang ni adalah F0 dan F1. Okay, so ada 2 wire kat sini because of daripada NOT ni. Okay, awak boleh lihat daripada NOT keluar sini. Okay, daripada sini NOT ni NOT tulisan pun macam tu boleh lah. NOT keluarkan ke sini. Okay, so NOT yang pertama keluarkan sini kita namakan W1. Okey, NOT yang kedua kita nama W2. Padam sikit. Okey, so yang ni adalah gate NOT. Ini juga adalah gate NOT. Okey. So ini adalah dia punya basic yang kita akan angkakan dekat dalam kita punya okay, sebenarnya dia ada 3 bukan W1 W2 ya. Okay, yang ini dia tak ada kan. Dia masuk A2, kemudian dia masuk ke wire. Wire dia nak pergi mana, sambung mana. So kita sambung satu wire. So yang ni kita sambung wire W3. Okay, yang ni adalah W3 untuk wire tu. Okay, so buka awak punya ni. Dan macam biasa, kalau dah ada projek, saya terus buat dalam projek sahaja. So add to the project, new file. Okay, make sure dia very long. Kemudian kita buat apa tadi, nama ni apa, encoder 224, encoder 224. Okay, saya copy. Alright, so kemudian okay, and then buka you punya encoder 224. Okay, ataupun tak apalah, buat macam tadi. Okay, so buka awak punya tadi. Alright, so encoder 224 starting dengan modul macam biasa. Modul. Okay, encoder 224. Kaki yang ada, tengok list down kan dia punya kaki yang ada, input dan output. So kita ada A0,
A1, A2, A3 dan juga F0 dan F1. Okey. Kemudian ambil dia punya input. Input dia adalah A0, A1, A2, A3 dan A4. Okey. So itu adalah dia punya input. Dan dia punya output adalah F0, betul, F0 dan F1. Okey. Kemudian wire, declare wire macam biasa, W1, W2, W3. Alright. Kemudian buat body. Okey, macam ni kita nak tengok body dia, kita buat start pada sini lah. So kita panggil apa dulu? Kita panggil node. Okey, kalau nak panggil node pun boleh. Node adalah inverter. Okey, kalau tak ingat boleh buka library. Okey, buka library awak, cari balik betul ke nama dia inverter. So saya letak dekat PGT. Okay, so this is my library. Okay, so ini adalah beberapa yang saya dah buat. So buka balik ni. Okay, so saya namakan gate saya tu adalah inverter. Kat sini inverter. So nama dia inverter. Panggil inverter. Kemudian biasa saya input dulu, baru output inverter. So jangan lupa awak kena masukkan nama untuk setiap yang tadi tu. Okey, yang ini saya masukkan M1, ini M2, sini M3, boleh nampak sini M4. Okey. So saya masukkan nama yang pertama M1. Okey, so input dia adalah daripada kaki A1, sementara output dia pula adalah kaki W1. Okey, kemudian M2. Untuk node 2, M2 ini adalah ini M2. So M2 itu adalah apa ya? Okey, so untuk M2 adalah inverter juga. Okey, M2. Kemudian masukkan dia punya nama kaki dia. So M2 adalah A0. Okey, koma dengan apa? W2. Okey, macam tu je. Okey. So untuk M3 ni adalah OR. So saya punya OR kat sini adalah saya guna OR to input. So just panggil OR to input. Okey, ini untuk M3. Kemudian input dia adalah A3. Dan juga kalau kita tengok kat sini A3 dan juga A1. Okey, A1, koma, output dia keluar kepada F0. Okay. Kemudian yang last ni adalah M4 adalah itu adalah apa tu? Itu adalah M4. So itu adalah N2 input. Okey, M4. Okey, so M4 adalah kaki dia adalah W1, W2, F1. Okey. Alright. So ini adalah semua ni lah panggil sini. Okey. And then yang ini macam mana? A into A1. So kita just assign W3 sama dengan A1. That's all. Okay. And then habis adalah AND module. Okay. So save. Then go to the project. And then compile selected. Oh, ada satu fail.
equal output doesn't out not clear. Okay, apa masalah dia? Yang 4 mana tadi lah. Okay, oh saya declare sampai A4. Okay, tak ada pun, dia A1, A2, A3 je. Okay, so tak ada A4. Okay, save. Kemudian kita compile sekali lagi. Okay, so tak ada issue. Dan settle. Itu untuk encoder. Alright. Dan sekarang saya nak buat terus saya nak buat sekali arung je. Okay, kemudian kita tengok pula pada decoder. So decoder saya guna ini. So decoder adalah 2 input dan 4 output. Okay, dia menggunakan NOT dan juga AND. Okay, so macam mana kita nak buat? Ini juga sama juga dengan macam awak punya apa nama ni, sama juga macam awak nak buat tadi. Okay, buat juga benda ni. So buat satu kotak. Okay, dengan satu kotak tu dia menggabungkan ada 4. Okay, kalau tak muat tak apalah, saya letak kat sini pun boleh. So this is the AND, and ada 2. Okay, so yang ini NOT, yang ini NOT, yang ini AND. Okay, so and then kita buat wiring. Okay, macam mana kita nak buat wiring ni? So kita tengok. Okay, dia ada 2 input. So ini adalah J1 dan J2. Okay, so ini adalah J1 dan J2. Okay, kemudian J1 ni masuk kepada, okay, kita keluarkan dulu kat sini. Yang ni juga keluar. So saya namakan yang ini tak sambung ke? Okay, saya namakan ini D0. Okay, D1, D2 dan D3. Okay, so untuk D0 kaki sini D0 dia sambungkan yang keluar daripada J0 ni. Okay, so daripada J1 tadi ni dia sambung ke sini, keluar kat sini. Okay, untuk J2 pun sama juga, dia ada sambung ke sini dan keluar ke sini. Okay, untuk D0 yang keluar daripada sini dia sambung kepada D0, D1, D0 dan D1. Okay, so saya sambung kepada D0 dan D1 macam tu. Okay, so untuk yang daripada kaki J1 ni dia sambung kepada D3 dan D2. So J1 dia sambung kepada D3 dan D3 tu kat sini dan D2 tu kat sini. Okay, so untuk apa lagi yang tak sambung? Okay, untuk yang ini ni pasal apa pula dah? Tak nak. Okay. Okay, so untuk yang ni adalah J2. Sorry, J1, J2. Okay, so saya gunakan J1, J0 saya padam balik. So that one is a J0, follow sebiji-sebiji macam dalam dia punya tu lah. So this one is a J0. So untuk J0 dia akan pergi ke D3 dan
D1. So output dari sini dia akan pergi ke D3. Mana D3 yang ni dan D1 dan D3. Okey, D3 dan D1 macam tu. D1 dan D3 lah. Sorry, this is a D2 Mana tadi? Okey, so ini adalah J0. Dia akan pergi ke D1 dan D3 is here. Okey, saya sambungkan ke D3. Okey, so lepas tu untuk mana lagi yang tak sambung. So untuk yang keluar daripada sini, out daripada sini, dia sambung ke D0 dan D2. So dia sambung ke D0 dan D2. Okey, so namakan dia punya wire. So yang ada wire sini adalah, ni adalah W1, ini adalah W2. Okey, yang lain tak ada apa lah. Itu saja dua wire yang keluar daripada situ. Okey, so dari situ macam biasa kita rangkakan dia punya decoder. So we just add to file, new file, decoder 2 to 4. Okay, it's a Verilog. Copy dulu. Okay, kalau decoder 2 to 4. Okay, okay, so boleh start type modul decoder 2 to 4. Input dia apa? Input dia adalah J0 dan J1. Okay, koma output dia adalah D0, D1, D2 dan D3. Okay, so begitu. And input. Alright, so boleh ke input. Input dia apa? Input dia adalah J0 dan J1. Okay, output pula D0, D1, D2 dan D3. Okay, lepas tu wire W1 dan W2. Okay, kemudian macam biasa kita buat dia punya body. So start buat dia punya body dengan node inverter. Okay, saya call inverter. So saya namakan dia M1. Okay, macam biasa. Macam biasa juga yang ini saya letakkan M1, M2, M3. This is the M4, M5 dan M6. Okay, so untuk M1 dia adalah M1, input dia adalah J1, output dia pula adalah W1. Okay, untuk yang kedua inverter juga, ini adalah M2, dia punya input dia adalah J0, sementara output dia adalah W2. Okay, kemudian untuk M3, so itu adalah gate N, kan? So N2 input, M3. Okay, buka bracket. So kita cari M3 ni adalah, okay, saya copy siap-siap. Okay, so untuk M3 ni adalah apa ya? M3 dia punya input dia datang dari W2 dan juga W1. Betul? Okey, M3 datang daripada W2 dan W1. Sementara input dia, output dia pula adalah pergi ke D0. Okey. And yang kedua, ini untuk M4. Okey. Tengok M4.
M4 dia adalah daripada W1 dan juga daripada J0. Kemudian untuk M ini adalah M5. M5 pula adalah daripada, kalau kita tengok kat sini, adalah daripada J1 dan juga daripada W2. Input dia daripada J1 dan W2, dia keluar kepada D2. Yang atas tadi tu ada seal, kita tak letak dia punya output so sepatutnya kena letak output ini keluar kepada D1. Something like that. So yang terakhir M5, M6. Kita letakkan dia M6. So M6 adalah daripada mana tu? Kalau kita tengok tu daripada J1 dan J0. J1 dan J0. Koma, output dia keluar kepada D3. Finish. And module. Alright. Save. Then compile. Selected. Oh, ada one error. Apa one error? Syntax error maybe. So what is the syntax error? Because wire, after wire kita tak letak semicolon. Then compile selected. Tak ada error. Done. So itu untuk kita nak buat apa nama ni, V file dia ataupun modul file untuk decoder dan juga modul file untuk encoder. Sekarang nanti kita akan buat dia punya test bench. Untuk kita nak buat dia punya apa nama ni, dia punya input untuk test bench. So untuk test bench, untuk encoder kita perlukan 4 input. Decoder kita perlukan 2 input. Jadi sebenarnya dua-dua ni kita boleh join je menggunakan satu maksudnya kita pakai 4 register je. So sekarang ni untuk register dia kita pakai register 0, register 1, register 2 dan register 3 contohnya. So untuk register, saya terbalik sikit. Kita gunakan daripada register 3, register 2, register 1, register 0. So macam biasa, yang ini kita buat selang macam tu. Yang ini kita buat macam ni. Untuk kita nak buat macam ini sebenarnya kita boleh buat dia macam for lah. Kalau kita nak buat yang so yang ini kita boleh buat macam tu. So ini yang kita nak buat dia punya apa nama ni. So untuk decoder nanti, yang 4 input adalah encoder. Untuk encoder saya akan sambung ke 4 ni. Untuk decoder dia perlu 2 input saja. So saya akan sambungkan kepada R1 dengan R2. So itu untuk decoder. Untuk decoder. Untuk encoder kita sambung 4 ni. So macam mana kita nak createkan benda ni? Dia ada beberapa cara yang kita boleh createkan dia punya inilah. So kita ambil, kita buat test bench. Saya guna new test bench ni. Saya pakaikan nama dia adalah, kita guna general test bench. Saya nak cakap kat dia for input test bench contoh. Verilog. Modul for input underscore pb. Lupa nak copy tadi. So tak ada apa. So register
kita ada tadi 4 kan, R0, R1, R1, R2, R3. Okey, so dia ada 2, 4. Okey, R1 tu pasal apa? Dia sampai 2. Okey, so dia ada 4. Ini untuk register, untuk kita declare register. And then untuk kita nak declare wire. Okey, wire ni saya buat special case sikit. Okey, wire ni untuk output pada decoder. Okey, output pada encoder, output dia adalah 2 to 4. So saya gunakan, terus guna sini, saya namakan dia out decode. Out decoder, tak apa, saya terus guna nama macam tu, out decoder. Okey. Kemudian yang untuk satu lagi, wire, yang itu 2 bit, 2 saja, output dia 4 to 2 kan. So saya gunakan juga multiple ni, saya guna nama out encoder. Okey, lebih kurang macam tu. Dan kita buat dia punya input dia lah. Okey, so macam-macam cara awak boleh gunakan dia punya input, dia punya ni. Nak guna macam mana, ikut terserah kepada awak. Awak boleh guna macam saya cakap tadi, awak boleh guna for, awak juga boleh guna always. Okey, so untuk hari ni saya nak tunjukkan, macam semalam saya cakap, saya nak guna, kita nak guna always. So saya nak tunjukkan bagaimana kita gunakan always punya function. Okey. Okey, so sekarang kita tengok. So sekarang kita nak guna, saya nak gunakan dalam case ni, saya nak gunakan always. Okey. So macam mana kita nak gunakan always? Mula-mula kita kena macam biasa initial. Initial ini untuk kita nak masuk value pertama dalam register. So kita kena pakai initial begin. Okey, mana dia? Okey, begin. Okey, begin ni kita masukkan nilai R0 sama dengan 0. Semua initial value untuk semua register. So R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0 dan R3 sama dengan 0. Semicolon Okey, so semua ni register dia akan masuk semua nilai 0 dulu. Ini untuk initial value. Daripada mana awak dapat initial value ni? Dari sinilah. So sini kan semua daripada 0 ni semua kan 0. Okey, semua 0. Okey, boleh nampak Okey, so sekarang saya nak gunakan always. So always. Okey, yang pertama saya nak buat untuk R0. Okey, R0 kalau kita tengok kat sini, tadi saya dah cakap ini setiap each 10 piko. 10 10 10 10. Okey. So kita tahu dia setiap 10 piko dia akan toggle. Okey, boleh faham So sekarang ni bila setiap 10 piko dia akan toggle, saya akan delaykan dulu sebanyak 10 piko second, because nilai R0 sekarang ni adalah 0. Okey, so dia akan buat kat sini, nilai R0 adalah 0, dia akan buat kat sini. Selepas 10 piko second, saya akan togglekan dia. So R0 akan sama dengan toggle dengan R0. Okey, so sekarang nilai R0 dah jadi 1. Selepas nilai R0 dah jadi 1, dia repeat balik benda yang sama. So habis, dia always buat benda yang sama. Okey, itu untuk R0. Sekarang R1 pula saya nak buat, saya buat another always. Okey, saya buat another always. Kemudian begin juga. Okey, ini untuk R1. Okey, R1 kalau kita tengok kat sini, R1 dia 0 dia sustain sampai 20. Okey, 0 10 20. So dia sustain sampai 20 picosecond. So saya katakan dia kita buat hashtag 20. Okey, selepas hashtag 20 baru dia toggle kan, dia toggle, dia naik macam ni. Okey, dia naik macam ni. So untuk R ni sama juga, R1 akan sama dengan toggle kepada R1. Okey, kemudian dia repeat balik benda yang sama. Bila dia repeat, dia always repeat benda yang sama yang ni. Okey, kemudian untuk R3 saya juga buat always yang sama, begin. Okey, yang untuk R3 sorry ini untuk R2.
So untuk R2 pula dia berapa? Dia double daripada R1 punya complete cycle kan. So ini adalah berapa? 40. So saya akan hashtag lagi 40. Okey, 40. Kemudian R2 akan sama dengan R2. Okey, macam tu. Okey. Kemudian untuk yang last saya buat lagi satu always. Okey, so begin. Ini sebab saya nak tunjuk cara bagaimana. Okey, ni untuk 80 yang ini dia 80, 40, 40, so dia 80. So hashtag 80. So ini bagaimana saya nak tunjuk function always tu berfungsi. Okey. Tadi kalau dengan cara ini yang paling sebab dia sekata macam tu. So kalau kita gunakan for lagi jimat space untuk buat benda tu lah. Tapi ini je saya nak tunjuk bagaimana kita guna function always tu. Okay, so finish. So masuk kata dalam masa dia akan sentiasa berpusing ikut kadar-kadar yang macam ni. Okay, dia tak kisah berapa lama dia nak gerak. So dia akan sentiasa berpusing pada rotation yang macam ni lah. So dia akan membentukkan dia punya dia punya wave yang macam ni, bentuk waveform dia yang macam ni. Kemudian selepas habis tu kita just joinkan balik dengan kita punya decoder tadi. So untuk decoder, alright, so decoder saya namakan tadi apa saya namakan dia tadi, saya pun decoder okey, dekat project tadi. Okey, mana? Okey, so nama dia adalah decoder 224. Alright, decoder 224 saya namakan dia test module 1. Saya connectkan dia kepada, okey, kalau decoder 224 ni yang pertama tadi ada 2 input dan berapa output tadi kan. So saya connectkan dia kepada 4 output. So saya connectkan dia kepada 2 adalah 2 input adalah R0 dan R1. Okey, tu itulah untuk input dia. Lagi 4 output saya connect kepada out decoder. Okey, dia start dengan 0. So saya dah pakai yang ini saya pakai yang multiple bit. So saya sambungkan saja kepada out decoder 0. Okey, out decoder 0. Kemudian saya sambung lagi kepada out decoder. Alright, so saya sambungkan lagi kepada out decoder 1. Untuk second punya itu bergantung kepada apa yang saya dah buat untuk decoder. So kalau kita tengok, saya buka saya punya decoder. Okey, so decoder saya sekarang saya sambung D0, D1, D2, D3. So untuk test bench juga saya sambung out 0, out 1, out 2 dan out 3. Okey, selesai. Ini untuk decoder. Okey, untuk encoder 422. Okey, ini saya namakan test module number 2. Okey, untuk sambungan dia untuk decoder 422 kita sambung kalau kita tak ingat, okey, tengok sini J0 J1 2 ini untuk decoder. Okey, untuk encoder tadi A0 A1. Oh, saya terbalik lah maksudnya saya terbalik tadi. So ini adalah encoder. First ni adalah encoder. Okey, encoder. Untuk encoder dia ada 4 input. Alright, so dia ada 4 input, 2 output. Untuk decoder dia ada, betul lah apa yang saya merepek ni. Okey, so untuk encoder, so this is a decoder. Okey, untuk encoder dia ada 4 input, 2 output. Okey, so kita sambung 4 output tadi, 4 input tadi, R0, R1, R2, R3. Okey, kemudian kita sambung kepada 2 output. Output tadi adalah out encoder 0. Okey, kemudian
dash. Alright, so sambung lagi kepada out encoder 1. Okay, kemudian semicolon and module. Alright, siap. Save. Okay, mana dia test bench. Okay, compile. Alright, so bila dah siap, kita just run dan kita tengok apa yang akan hasil sekejap lagi. Okay, selepas tu kita pun boleh compile. Alright, so compile tak ada masalah. So kita pun boleh run. Okay, bila run dia ada error loading design. So apakah maksud error loading design ni? Okay, ini kalau kata berlaku error loading design, so awak buka balik dia punya tu, and then lihat balik. Okay, error loading design dekat sini. So apa error dia, dia akan cakap kat sini. Okay, Altera footprints and then encoder 422 fail. So maksudnya dia tak jumpa, the design unit is not found. So encoder 422 tu dia tak jumpa. So mari kita tengok. So maksudnya dia tak jumpa encoder 422 ni. Kenapa dia tak jumpa? So kita buka balik kita punya encoder. Okay, project kita encoder. Okay, so encoder, ini dia. Sebenarnya saya yang silap save tadi kan. So saya letakkan encoder 224. Sepatutnya logiknya 422 lah. Tapi nama tu, untuk nama yang ni saya terletak 224. Jadi dia silap kat sini lah. Okay, so kalau tak nak macam tak nak susah, just open yang sini je lah. Dari 422 ni. Okay, just tukar kepada 224. Walaupun dia perform 42 encoder 422. Okay, so just klik macam tu. Ini untuk nama dia je lah. Nanti next mungkin saya akan tunjuk bagaimana cara dia punya nak ni buat lah. Alright, then pergi ke sini, compile balik semula. Okay, compile successful. Selected. Okay, compile. Alright, then pergi ke library, run sekali lagi. Okay, so dia boleh run lah. Jadi bila dia run, ambil dia punya semua yang tadi tu. Okay, and then masukkan ke dalam wave. Okay, so boleh tengok wave. Jadi boleh run berapa banyak nak run, ikutlah. Kalau saya kata kita run 200 pun cukup. Okay, so dia akan membentuk benda ni lah, kan. So ini daripada okay, so saya tarik yang 3 ni, saya susun balik. So yang 3 ni saya letak kat atas. Okay, yang 2 ni saya letak kat sini supaya nampak lebih cantik. Okay, start 012. Okay, macam tu. Okay, jadi macam ni kita nak tahu dia betul tak betul ni. Tadi kita dah sambungkan kepada out decoder dan decoder. Okay, kalau input untuk decoder, okay, so kita tengok balik dia punya. Ini dia punya input dan output dia. Okay, berdasarkan truth table. Kalau 00 untuk decoder, okay, decoder, kalau decoder 00, input dia 00, output dia mesti Q0 adalah 1. Okay, so ini lah contohnya. Okay, bila output dia, bila input dia R0 dengan R1 tadi kita sambungkan 00, so output dia mesti 01. Okay, kalau 01, okay, kalau 01 awak boleh nampak kat sini. Kalau 01 dia akan pergi Q1 akan jadi Q1 ni akan jadi 1. Begitu juga dengan kalau macam ni 10. Okey, kalau 10 pula 10 dia akan pergi ke Q2 akan jadi 1. So Q2 dah jadi 1. Begitu juga yang terakhir sekali lah. Okey, so itu untuk decoder. So betul lah decoder ni. Okey, untuk encoder pula sama juga. Kita check encoder. Kalau input dia 001, okey, cari input yang 001. So mana input 001? Ini adalah 0, 0, 0, mana? D0 adalah 1. Okey, mana D0 adalah 1? So yang kat sini lah kot. Okey, D0 1. Alright. So D0 1 dia punya output dia mesti 00. Nampak? Output dia kat sini dah jadi 00. Okey. So kalau 0010,
So yang ini kita cari 0010. Mana 0010? Yang ni kot. 0010 kan. So 0010 output dia akan jadi 01. So output dia akan jadi 01. Nampak ni input dia 0010. So output dia akan jadi 01. Ni saya gabung supaya senang awak boleh nampak one off saja. Okey, begitu juga dengan kalau kita cari 0100. Kalau 0100 so output dia akan jadi 10. So kita tengok kat mana, kat sini kot. Okey, 0100 kan. 0100 output dia 10. Begitu juga dengan kalau R3 ni 1. Okey, R3 ni 1 adalah 1000. Okey, dekat mana 1000? Kat sini 1000 dan output dia mestilah jadi 111. Okey, output dia jadi 111. Okey. So dari sini kita tahu kita punya encoder dan decoder kita telah pun berjaya. Okey, itu saja untuk keterangan untuk encoder dan decoder. Okey, berdasarkan daripada itu again saya cakap, ada semalam saya ada satu tu ada kawan-kawan awak yang menggunakan untuk nak buat file ni, modul file ni dia tak pakai call modul. Okey, tolong guna kaedah full modul. Sebab tolong guna kaedah call modul. Okey, sebab saya akan akan gunakan kaedah call modul. Saya tak mau guna kaedah assign yang apa nama bit operator tu. Saya tak mau guna yang tu. Okey. So jangan guna yang tu sebab dalam internet memang banyaklah yang guna kaedah assign tu semua untuk encoder dan sebagainya. Okey. Kalau nak cari, guna bantuan internet untuk nak cari gate level saja. Okey. Dapatkan gate level macam ni contohnya, dapatkan gate level. Okey, daripada gate level ni transfer ke dalam bentuk menggunakan kaedah call modul yang setelah saya ajar. Faham? Kita tak mau kalau awak nak search dalam internet, tiba awak search contohnya macam awak search coding for Verilog for encoder. So dia akan keluarlah assign semua tu. Sebab memang itu salah satu kaedah yang commonly digunakan. Tapi untuk dalam pembelajaran saya nak bagi awak semua faham adalah kita gunakan kaedah call modul. Okey, so apa-apa saja saya punya bila kita nak design apa semua, saya akan gunakan kaedah call modul. Jadi kalau awak cari dekat dalam internet pun dia akan keluarkan yang jenis bitwise operator. So wasting you punya time saja. So untuk internet biasanya kita akan dapatkan dulu level of design kat sini. Sebab tu saya nak ajar awak cara bagaimana kita daripada scratch, daripada kosong kita nak create dia punya ni. Okey, kalau awak just ambil daripada internet, lepas tu just burn in masuk just copy code masuk dalam tu, dia memang boleh run tapi dia tak mengena kepada apa yang saya nak ajar. Jadi awak pun tak dapat dia punya itu. Okey. So itu saja untuk hari ni. Make sure awak gunakan kaedah call modul. Dan kalau nak mencari dekat internet pun mungkin awak boleh cari dapatkan dia punya gate level saja untuk itu. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum, selamat maju jaya.